Pada malam ni amo nak baca ayat daripada surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffat kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Suraqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang tersebut tercatat di dalam kitabullah. Sejak dia dicipta, sejak Allah mencipta langit bumi, pak daripada 12 tadi adalah bulan-bulan haram. Itulah agama yang betul. Dalam bulan-bulan haram itu jangan kamu menzalimi diri kamu, dan perangilah golongan-golongan musyrikin keseluruhan, kesemuanya, sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama orang yang bertakwa. Tuan-tuan sekalian, kita lelah ni mana sekarang lah, berada pada bulan Rejab. Lepas ni bulan Sya'ban, lepas tu Ramadan. Bulan Rejab ni adalah di antara bulan-bulan haram. Dia bulan haram ni ada 4 sebagaimana ayat yang telah dibacakan tadi. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah. Setahun ni ada 12 bulan. Hak ni disebut dalam kitab Allah. Jadi hak bulan, nama bulan ni sebenarnya Allah telah tentu sejak dia cipta langit bumi. Ada dah. Bukan mari orang letak nama apa kata ni dah. Dia letak nama tu siap-siap dah. Serupalah dunia ni dia buat siap molek, mari duduk je. Lepas tu buat kerja lah sebagaimana dia atur. Bukan kata bulan ni mari siapa-siapa geletak. Allah letak dah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha, daripada 12 tadi, arba'atul hurum, 4 bulan haram. Bulan haram ni maksudnya bulan Allah haramkan dalam bulan tersebut perang. Asalnya gitu. Jadi orang-orang Arab zaman dulu ni, maksud zaman dulu sini ialah sebelum Nabi dibangkit. Dia tak perang 4 bulan. Dia cuti. Dia tak perang. Sehingga Nabi sendiri pun tidak perang kecuali lawan orang nak perang. Itu lawan tu lain, mempertahankan diri. Kalau nak mula perang tak. Kerana perang ni ada satu keadaan yang menyusah ramai selain daripada dosa besar. Dosa besar perang. Allah tak suruh perang, Allah larang perang. Orang yang perang itu dosa kalau cerita peperangan. Kerana itulah dalam 4 bulan ni diharamkan peperangan dan juga melakukan dosa besar. Dosa besar ni larang semua, bukan larang bulan 4 bulan ni dah. Tetapi pada bulan ni sangat-sangat dilarang. Jangan buat. Bulan lain tak boleh buat dah, tapi bulan ni jangan buat lagi. Tu maksud dia. Bukan maksud bulan ni jangan buat, bulan lain boleh buat. Dah. Bulan ni tak boleh buat langsung. Kalau buat dosa tu dosa besar. Dosa besar ni bulan lain dosa besar, bulan ni besar lagi. Ganda dosa tu. Dia kebaikan yang kita buat ni tuan-tuan, dia mengikut masa dan tepat. Masa dan tepat. Ada kebaikan
ada pada tempat, ada kebaikan ada pada masa. Ada kebaikan dia kupu masa dan tempat. Contoh lagu mana? Orang semaya di Masjid Al-Haram. Ini tepat, maksud tepat. Masjid Haram, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, dia katakan masjid yang paling besar fadilah. Orang semaya di Masjidil Haram, satu semaya, 2 rakaat semaya. Kalau semaya itu 2 rakaat lah. Ketiga lah, 4 lah. Sekali semaya sama dengan 100,000. 100,000 kerana kelebihan tempat. Masjid Madinah sama dengan 1,000 kerana kelebihan tempat. Gitu. Pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Amalan ibadat, perbuatan baik yang dilakukan pada malam Al-Qadar lebih baik daripada amalan 1000 bulan pada waktu lain. Di segi masa. Tadi Masjid Haram itu di segi tempat. Lailatul Qadar di segi masa. Kalau sekiranya berjumpa antara orang semaya di Masjid Haram dengan malam Lailatul Qadar, maka lebih banyak ganda dia berbanding dengan tempat-tempat lain. Kerana tempat tu molek dah, masa pun comel pula. Kita semaya di masjid kita boleh pahala besar, tapi tidak sama dengan Masjidil Haram. Ini kembali kepada tempat. Kalau kembali pada masa pula, lagu tu juga. Jadi amalan-amalan yang dilakukan dalam sepanjang hidup kita ni ada masa-masa yang utama, ada tempat-tempat yang utama. Dan kalau sekiranya berlaku dalam hidup kita tempat utama, masa utama, maka pahalanya berganda. Sebaliknya, masa yang utama, tempat yang utama buat buruk, maka dosanya berganda. Bukan kebaikan saja berganda, dosanya berganda. Orang buat keburukan di masjid, di kawasan tanah haram, besar dosanya berbanding dengan orang buat di tempat lain. Semua dosa juga, dosa besar tapi ganda dia. Gitu. Karena tu boleh haram ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan semua perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kalau sekiranya buat juga, maka ganda dosa tadi berganda. Karena dia boleh haram, bulan yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan haram ni ada 4, iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ni jujur betul-betul Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Marilah Rejab. Ni Rejab ni. Dia selai banyak tu, Rejab, Sya'ban, Ramadan, ada dah banyak dia selisih. Jadi dia 4 bulan ni. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu buat zalim dalam bulan haram ni terhadap diri kamu. Sebenarnya buat zalim ni, buat nyaya ni, buat buruk ni, walaupun kita nampak orang buat kat orang, pada hakikatnya keburukan itu klik ke orang jumpa buat. Kita tengok buat keburukan kepada B, nyayalah B. Kita tengok di segi zahir nyaya B lah, tak nyaya, tapi sebenarnya nyaya ke A tu. Hak orang jumpa zalim tu, sebab dosa boleh ke dia. Orang hak kena zalim tadi, kalau dia sabar boleh pahala. Nampak nyaya dia, tapi kalau dia sabar boleh pahala. Kalau dalam bulan Muharram, bulan-bulan haram begini, orang buat nyaya, kalau kata ada orang buat nyaya ke dia, dia tidak nyaya, dia sabar, dia berusaha untuk melepasi usaha untuk melepasi nyaya tadi, boleh pahala pula. Dia sabar boleh pahala. Dia ganda sabar tadi berganda-ganda, pahala tadi berganda-ganda. Kerana orang buat nyaya ke dia pada bulan haram. Orang hak buat nyaya tadi pula, orang zalim, orang buat zalim tadi berganda-ganda pula dosa dia. Kerana itulah
Dalam bulan haram ni, termasuk bulan Rejab ni, adalah bulan yang Allah haram buat dosa. Buat dosa tadi bukan maksud bulan lain sebagaimana Mak sebut tadi, bulan lain tu boleh buat dah, tapi hak ni sangat haram. Gitu. Tuan-tuan sekalian, amo duduk cuba teliti, cuba baca lebih kurang hak ulama-ulama dalam melusuri kelebihan bulan Rejab. Sebut bulan Rejab dulu, bulan Syaban lepas ni. Tapi bulan Rejab pun nak habis dah. Berapa hari lagi tinggalnya ni, tak banyak hari dah. Dah. Hari Khamis ni seminggu lagi 27. Ingat 27 tu tak? Pakai ingat belaka sebab nak nyambut Isra Mi'raj. Tak apalah. Jadi bulan ini ialah hak sahurnya bulan Isra Mi'raj. Tak apa tuan-tuan. Walaupun ulama tidak sekata Isra Mi'raj tu berlaku pada bulan ni, bulan Rajab. Tidak sekata. Jadi biar kita serah pada pendapat masing-masing. Ya tentunya Isra Mi'raj tu ada. Kita pegang Isra Mi'raj tu ada kerana Quran ayat Nabi cerita. Susah. Bila tu tak ada masalah. Ulama beri pendapat masing-masing tu ada alasan dia, hak tu biar ke dia, tinggal gitu. Jangan duk kita kohai situ. Kohai akhir-akhir tak percaya ke Isra Mi'raj. Tak kena. Isra Mi'raj tu ada. Kita pakai gitu. Bila berlaku? Semasa hayat Rasulullah. Bulan berapa? Khilaf antara ulama. Ada orang kata bulan Rejab, ada orang kata bulan lain. Ada orang kata malam Jumaat, ada orang kata malam Sabtu, ada orang berkata macam-macam. Pendapat para ulama tu ada pandangan masing-masing, dan ada alasan sama ada kuat tak kuat. Kita biar tu. Ya tentunya ada Isra Mi'raj. Karena itulah kalau kecek Isra Mi'raj ni tidak nanti bulan Rejab. Sebab Isra Mi'raj ni kecek khas maya. Enggak semaya ni tak kecek sama-sama. Sepanjang hayat. Baik. Jadi tuan-tuan, amo nak ambil ulama kita Yasuhullah ni, iaitu Yusuf Qaradawi. Amo ambil hak dia lah. Dia pun ambil orang juga. Jadi kita ambil dia. Dia kata dalam kelebihan bulan Rejab ni, dia kata tak ada hadis khusus yang berhubung dengan kelebihan bulan Rejab, kecuali ada hadis hasan saja. Hak lain tu dhaif ataupun maudhu'. Kadang-kadang tu amba teringat kepada pengusi kita sebut tadi, kita ni kena betul di atas sumber ayat betul, sebagaimana Allah sebut, Rasulullah sebut. Jadi mari betul, mari napih gapo ni para ulama dalam bidang, ulama hadis. Ulama-ulama hadis yang hebat-hebat muktabar, maka mereka ni kelah hadis ni, hak ni hak sahih, hak ni hak dhaif, hak ni hak buat saja, hak orang buat aja. Jadi orang buat tu panggil maudhu'. Jadi menurut apa ni Yusuf Qaradawi, tak ada hadis yang sahih mustabak hadis sahih. Tuan-tuan sini biasa aja hadis belaka ni. Tak ada satu pun hadis yang siapa sahih dalam bab kelebihan bulan Rejab. Cuma ada hadis tu kedudukannya hadis hasan, kurang sikit. Tapi tak apa. Dia kata mana hadis, iaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasum aksara ma yasum fi Sya'ban. Falamma su'ila an zalika qala innahu syahru yaghfalu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Hadis ni berhubung dengan Rasulullah banyak puasa bulan Sya'ban. Rasulullah kata bulan ni ramai orang lupa, dan bulan ni duduk antara Rejab dengan Ramadan. Jadi daripada hadis ni sahaja ya boleh sebut bahawa ada kelebihan khusus yang Rasulullah sebut dengan kelebihan bulan Rejab. Ni sahadis ni ya. Jadi ada pun hadis-hadis lain tadi, selebihnya maka hadis-hadis tersebut adalah
hadis yang lemah, dan juga ada hadis yang makzub ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kalau kata amo nak puasa pada bulan ni, silakan puasa. Silakan puasa ni boleh bila-bila. Secara umumnya puasa boleh, tak utamanya puasa hari Senin, puasa hari Khamis, puasa hari-hari putih, silakan. Yang pentingnya pada bulan Rejab ni, sejak Rejab ni, buatlah amal yang baik sebanyak-banyak. Buat apa nak buat? Tidak terbatas, tidak ada khusus. Buat. Gitu. Tidak kata baca goni sekian, tu tak ada. Amo pun baca juga, tengok. Tapi benda tu nak baca tapi tidak ada sandaran. Kena baca goni sebanyak ni, kena baca goni sebanyak ni, kena buat gini, tak ada sebut. Kalau tak ada sebut, tak pakai tak sebut. Tapi kita kena nambah lah amalan kita. Nak puasa Senin Khamis, kau nak tambah hak lain-lain, kita itu boleh. Tapi kita nak buat amal soleh dalam kerangka buat amal soleh ni, boleh buat sebanyak mana, sebanyak-banyak. Buatlah sebanyak-banyak, terutama pada bulan ni. Tetapi tidak ada buat lagu mana. Kalau Rasulullah tak ada sebut, kita buat sangat asal. Asalnya ada lagu mana? Adanya tambah buat amalan baik. Nak tambah tu tidak ada tentu berapa tambah ya. Senang. Kalau kita guna cara tu kan, kita tidak berasa susah hati. Kalau kata hari ni kena istighfar 1000, istighfar tak sampai 1000, susah hati kita. Tapi istighfar sebanyak-banyak. Hak Rasulullah suruh bila, kita bila. Hak dia tak suruh bila, tak suruh bila. Istighfar aja. Ingat istighfar. Jadi sebab kita kata lepas semaya astagfirullah 33 kali. Baca. Hak dia tak ikat tak apa. Lah ke baca astagfirullah sama tak apa. Jadi tidak memberatkan kita. Kecuali kita nak display tu cerita lain. Hari ni amo nak baca Quran SPP. Nak display kita tu cerita lain. Kalau amo tak baca esok nak baca SPP, supaya nak suruh khatam Quran, itu display kita buat diri. Hak ni pun tidak menjadi satu kesalahan. Hak tu untuk kita. Untuk baca Quran supaya kita konsisten, tak apa. Tapi tidaklah kita kata amo kena baca ni kan hadis sekian-sekian. Tak. Allah suruh baca Quran, baca sebanyak mana kita nak baca. Begitu juga tuan-tuan, kita tengok buat amalan yang banyak pada bulan ni. Ada hadis yang Rasulullah sebut, hadis lain dia kata maksudnya bulan Rejab ni bulan cucuk tanah, bulan Syaban bulan jiru, bulan Ramadan bulan ngutik menuai. Tu ada hadis lagi tu. Dia ayat gitu ya. Ibaratnya bulan ni kita buat amalan banyak. Buatlah amalan baik tu banyak-banyak. Kapo-kapo selesai buat. Bulan Syaban adalah bulan yang panggil nyerah. Serai baca, lepas ni as-sakyu. Dan bulan Ramadan adalah bulan kutip hasil. Baik tuan-tuan. Jadi oleh kerana itulah ada juga sebagai dia buat contoh sini. Dia contoh sini ni Yusuf Qaradawi bawa hadis ni boleh jadi pak kita tak ada, tapi ada orang kecek, orang Arab pun kecek masyarakat umat Islam. Dia kata gini, orang buat hadis, dia kata luqmatun fi batnin ja'id khairum min bina'i alfi jami'. Satu suap semulut satu suapan. Hak masuk kita beri seorang tu beri satu suap kepada orang lapar, masuk dalam perut dia, lebih baik daripada bina 1000 buah masjid. Ni dia kata kalau bunyi-bunyi lagu ni bagi tak betul tu. Buat amalan sikit boleh luar biasa, tak pernah sama. Itu tanda hadis tidak betul. Bui makan semulut, sesuap nasi, sesuap makanan kepada orang yang lapar lebih baik daripada membina 1000 buah masjid. Ada ni orang kecek ni, orang dia bawa. Tapi boleh jadi dalam masyarakat kita tidak, tapi ada kalangan orang Arab ada. Jadi tuan-tuan, hak tu dia rakyat tu. Ini adalah di antara
Contoh hadis ni adalah hadis yang palsu. Kerana itu para ulama hadis kata, kalau sekiranya satu amalan kecil diberi gambaran dapat ganjaran sangat-sangat besar, atau sebaliknya satu kesalahan yang kecil seksa yang sangat-sangat dahsyat, itu tanda hadis tak betul, bukan hadis. Gitu. Kerana itu tuan-tuan, kita sebut, maka dalam hubungan ni marilah sama-sama kita memperbanyakkan amalan soleh kita pada bulan ni. Kemudian tuan-tuan, kita bulan depan ni adalah bulan Syaban. Bulan Syaban ni adalah bulan yang orang lupa. Rasulullah kata, orang lupa ke bulan Syaban. Bulan Ramadan orang tak lupa, bulan Syaban ni orang lupa. Jadi Rasulullah SAW peringat pada bulan Syaban ni ialah supaya orang buat amal banyak. Amal banyak. Sebagaimana bulan Rejab juga buat amal banyak, cuma tak nentu. Tu beza. Buat amalan tu kena banyak sebagaimana tadi, tapi tidak nentu banyak-banyak mana. Buat sebanyak-banyak mungkin. Oleh kerana bulan Syaban ni orang banyak lupa, maka Rasulullah SAW beritahu kelebihan. Kelebihan bulan haram tu jelas. Kerana tu tuan-tuan, Rejab ni duduk dalam kelebihan bulan haram. Amalannya berganda sebagaimana kita tahu. Jadi bulan Syaban ni orang tak jaga berbandingkan bulan haram. Bulan Zulqa'dah orang jaga, bulan Zulhijjah orang jaga, bulan Muharram orang jaga, bulan ni orang kurang jaga, bulan Syaban. Maka Rasulullah SAW diriwayatkan hadis daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia kata, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahra minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qal zalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajbin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Maksudnya Usamah bin Zaid ni dia tanya, ya Rasulullah, ambo duk perhati-perhati, tak ada bulan ya Rasulullah puasa lebih banyak daripada bulan Syaban. Amo duk perhati, lam araka, amo tak pernah tengok wahai engkau Rasulullah puasa satu bulan daripada semua bulan ni sebagaimana Rasulullah banyak puasa pada bulan Syaban. Lalu Rasulullah kata, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Ini adalah bulan orang lupa, orang tak jaga, orang tak ambil cana, iaitu baina Rajbin wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan ni ada bulan yang amalannya diangkat kepada Allah, ila rabbil alamin. Fa uhibbu, aku nak an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku nak supaya amal aku diangkat pada Allah ketika aku sedang puasa. Tuan-tuan, jadi Rasulullah nak amalan dia tu supaya diangkat ketika dia puasa. Ni kalau nak niru Rasulullah ni nak puasa lah bulan Rejab ni, bulan Syaban banyak, bulan Rejab puasa lah, puasa kan. Tapi tidak ada satu khusus puasa. Baik. Akad amalan ni tuan-tuan ada empat keadaan. Amalan yang kita sehari-hari kita buat ni ada empat keadaan akad. Yang pertama, akad harian. Setiap amalan yang kita buat ni akan diangkat kepada Allah secara harian, iaitu amalan hak pagi tadi, start pagi tadi sampai masuk maghrib, satu hari diangkat, petang diangkat. Hak malam ni pula akan diangkat pagi esok. Ini harian. Jadi hak mana-mana kita buat maka diangkat pada Allah Subhanahu Wa Taala. So yang kedua, akad mingguan.
akad mingguan, iaitu diangkat pada hari Senin dan hari Khamis. 2 kali seminggu juga. Selain daripada ditayar amalan itu kepada kedua ibu bapa kita dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, angkat tahunan, angkat pada bulan Syaban, dan angkat akhir hayat diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Rasulullah kata, aku nak supaya akad amalan aku ni diangkat ni hak tahunan ni diangkat pada bulan Syaban ni, tika aku puasa. Segala-gala kecek tidak kecek, hak tidak guna, dia jaga diri dia. Nak jaga ni bukan jaga 5 minit, jaga 1 hari. Kerana itulah orang puasa 1 hari, ganjaran Allah Subhanahu wa taala beri sebagaimana ya Rasulullah sebut, dijauhkan dia daripada neraka 70 kharifah, 70 tahun sehari puasa. Kita tengok selain daripada puasa ni amalan baik hak lain. Hak puasa, hak amalan baik. Amun nak baca ni tuan-tuan, ayat Quran iaitu surah Baqarah ayat 177. Perhatilah tuan-tuan ayat ni. Dia Quran ni panduan kita. Dan ayat ni, auzubillahi minasyaitanirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabi wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ia bermaksud, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka kamu ke pihak timur dan ke pihak barat. Bukan setakat tu dah ni. Orang duduk timur hadap ke barat, orang duduk barat hadap ke timur semaya ni. Baik. Tetapi kebajikan itu ialah beriman seseorang kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kepada semua malaikat, semua kitab-kitab diturunkan, dan kepada sekalian para nabi dan rasul, dan menderma seseorang itu hartanya dia sayang. Beri siapa? Kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang terlantar dalam perjalanan, ibn sabil, dan kepada orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, dan mengerjakan seorang semaya, mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyerupakan janji, orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka buat janji, dan tabah orang dan sabar dalam kesempitan dan masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur di jalan Allah. Ulaikal ladzina sadaqu, itulah sebenar orang yang benar, itulah orang bertakwa. Jadi tuan-tuan, ayat ni hak kita baca ni, kebaikan-kebaikan hak kita boleh tambah, kita kena buat sama, kita kena banyak sama, peribau sama, ialah beriman dengan Allah, tambahkan usaha, tambahkan pengetahuan, supaya kita boleh beriman dengan Allah dengan sebenar-benar iman, dengan secukup-cukupnya sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala nak dan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat. Hak ni hak asah. Hak lain-lain tu bina atas ni. Beriman dengan Allah sungguh-sungguh. Beriman dengan Allah ni tuan-tuan ialah kita, biar kita rasa kita nupai dia. Kita rasa tak kita nupai Allah hidup? Kalau orang tak berasa nupai, dia tak beriman. Biar berasa nupai. Kita hidup ni menumpai pemberian Allah, menumpai rahmat Allah, menumpai kasih sayang Allah,
menupai kemurahan Allah. Tupai dia ya. Kalau betul, kalau istilah kita nak guna menupai, sebab tak ada barang hak kita buat sendiri, tak ada barang kita usaha sendiri, semuanya daripada Allah. Kalau kita tengok gapo kita tidak ada kaitan dengan Allah, tak ada kena-mengena dengan Allah. Hidup kena mengena dia, jalan kena mengena dengan dia, jalan atas tanah, atas bumi. Bumi siapa buat? Makanan kita makan siapa buat? Makan gapo tak ada kaitan dengan Allah, tak ada sabuk, tak ada gapo-gapo pun, tak ada sokara pun tidak dalam hidup kita yang tidak ada kaitan dengan Allah. Semua ada kaitan dengan dia. Jadi apabila kita tidak berasa kita ni ada kena-mengena dengan Allah, tidak ada kaitan dengan Allah, kita lalah, kita jauh dengan Allah. Kerana tu biar kita kena sungguh. Kerana itulah Allah mari suruh tengok bumi, suruh tengok langit, suruh tengok pokok, suruh tengok hujan, suruh tengok tumbuh-tumbuhan, suruh tengok makanan. Semua ni adalah untuk kita beriman dengan dia, percaya ke dia, sungguh bagian dia. Jadi beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan hari akhirat. Kalau orang beriman dengan Allah hari akhirat ni selesai tu, ia jadi orang terbabah. Termasuk kita boleh jadi terbabah, lupa pada Allah, lupa mati. Kalau orang hidup ingat kepada Allah, ingat ke mati, akan ingat pada Allah, ingat ke Allah, ingat ke mati, dia selesai masalah. Allah pun tak ingat, mati pun tak ingat. Mati tak ingat, Allah pun lupa. Tu kan supaya kalau kita kata lembu kat putus tali, dia rata lagi. Rata. Kerana itulah tuan-tuan, sebelum Isra' Mi'raj ni tak apa kita baca ayat Isra' Mi'raj dah. Ayat Isra' Mi'raj ni ayat pertama surah Isra'. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maksud dia, subhana, maha suci Allah, ia telah bawa jalan hambanya di waktu malam daripada Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, untuk kami beri lihat kepada dia tanda-tanda ayat-ayat kami, kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Allah pun dah dengar dia. Nak suruh orang kenal dia. Dia rakyat cerita Nabi, tapi dia rakyat siapa aku? Aku ni subhanat Allah tu. Maha suci aku, maha suci Allah. Siapa Allah? Dia rakyat dia. Maknanya kalau kita kecek, kalau kita bicara tentang Isra' Mi'raj, ialah kita terlupa kadang-kadang bicara tentang tuan dunia, tuan hijau. Kerjaan siapa Isra' Mi'raj? Kerjaan bukan kerjaan Nabi pergi sebagai rasul, buat. Tuan kerjanya siapa? Allah. Kadang-kadang kita dengar ceramah tu, kita duk fokus ke Nabi tu, kita terlupa hak asal ayat. Nabi tu fokus juga, tapi dia duk lepas fokus pada Allah. Siapa dia tuan kerja? Karena tu Allah Subhanahu wa taala sebut subhanallazi, maha suci. Maha suci siapa? Maha suci Allah. Allah kecek tentang dia, ni kerjaan aku, ni kata Allah, bukan kerjaan makhluk. Karena tu dah asra bi abdi, dialah telah bawa jalan hambanya waktu malam. Kerjaan dia ni. Kita kadang-kadang apabila sebut Isra' Mi'raj, kita fokus Nabi jalan, kita terlupa. Kita aja terlupanya ayat tu duduk situ lah. Tapi kita cara kita kecek, kita beri faham ayat ni, kita tengok Nabi jalan saja, tapi kita lupa asah. Asahnya Allah cerita keagungan dia, kerja dia, kehendak dia, perbuatan dia.
Hak tu atas kita. Benda-benda berlaku atas kita. Ayat Quran tetap Allah kajak gitu. Jadi jalan-jalan tu dia bawa jalan. Asra bi 'abdihi. Dialah telah bawa jalan hamba dia. Dia nak suruh siapa bawa jalan tu soal kedua. Kejadian. Jadi Nabi ju buat. Ju jalan Nabi. Nabi pun dibawa jalan, bukan Nabi jalan, Nabi dibawa jalan. Kalau kita tengok ni fokus Allah lagi, ni kejadian dia. Jadi benda kalau sekiranya kita faham Allah tu siapa, tak peliklah dia nak bawa ayat peristiwa Nabi lepas tu pasal kejadian dia belaka. Jauh ada pelik ni Nabi pergi jalan. Kita rasa pelik kalau Nabi pergi. Sebab di segi akalnya pada masa tu tak boleh nak terima. Tapi kalau sebut Allah buat kerja ini kerja Allah, tak ada masalah. Dia buat langit. Duk terbetul tak luruh sepakelan, tak jatuh pakelan. Bumi duk terhapag ni, dia mau cokai setara mana. Duklah betul ke bumi? Habis-habis tu ambil air gali. Tapi kalau letak situ, habis-habis tu ambil biji timah, biji emas. Tu ambil gotu je. Tapi bumi duk cacok situ. Jadi benda-benda lagu ni kadang-kadang kita hilang fokus. Baik. Lepas tu apabila Rasulullah jalan, dibawa jalan, bawa jalan tu Jibril. Jadi Jibril ni dia Malaikat dia jadi daripada cahaya. Pak kita ngaji pula lah. Ngaji. Apa kita ngaji? Perjalanan cahaya cepat. Laju. Dia laju. Kalau tak pelik lah. Kalau jalan kelip malam pun muka dia laju. Kita duduk jalan kapal tubel berasa pelik. Dah laju dah. Tapi tak ada apa-apa banding dengan kelajuan Jibril yang adanya 900 sayap. Kat kapal tubel habis-habis sayap setara tu lah. Sebab kita tahu skala lah. Kita ilmu manusia dia boleh capai, alhamdulillah dah. Tapi Jibril ni Allah buat 900 sayap sekali speed. Selaju mana wallahu a'lam. Jadi kalau kita ngaji, budak-budak ngaji cikgu sekolah kelajuan cahaya kan boleh faham mudah kan. Kerana tu ilmu sains ni kata tu kan. Ialah ilmu yang boleh membawa kita kena akidah. Kalau kita pandai guna. Kalau tak boleh guna kan, pakai sadasit tu kan. Begitu juga seorang ngaji ilmu alam. Ilmu alam ni ialah ilmu akidah. Duk ngaji alam. Setakat alam tak kena tu buat alam. Hak tu jadi masalah kita. Supaya kita masuk pergi rumah orang lah. Pergi rumah orang juga ada makanan datang makan kita kerja. Pakai duk jangak situ. Tak si tanya rumah siapa. Tak tanya ni rumah siapa weh. Pakai kalau orang makan kenyang kata saudara tu tak jumpa dengan tuan rumah, tak kenal tuan rumah tu, tak sunnah. Tak sunnah kan. Jadi maknanya ramai orang atas dunia ni duduk hidup daripada hidup bermacam-macam nikmat, tak tahu siapa pada dunia. Oh no. Teruk benar, dongeng benar ni. Tak mikir doa tak doa lalu. Gitu. Jadi tuan-tuan, nak buat amalan baik ni. Amalan baik beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan Nabi. Kemudian harta hak Allah beri ni. Nak buat kebaikan. Harta hak Allah beri tu, hak kita sayang tu kena beri ke adik kakak kita. Wa atal mala ala hubbi. Kena beri harta hak kita duk sayang. Harta ni sikit banyak saya belaka. Tak sayang. Siapa bersayang ke harta? Dan harta kita sayang tu bagi kat juga kepada orang-orang keluarga kita terdekat. Wa atal mala ala hubbihi, berilah harta yang Allah beri kepada kamu tu, hakmu saya tu beri siapa? Zawil qurba, anak beranak terdekat. Anak beranak terdekat ni anak dara kita, apa dara kita, sepupu sepapak kita, gigi tak dekat tu. Wal yatama, anak yatim, beri anak yatim. Walaupun dalam anak yatim ni dia tidak masuk kategori boleh
boleh zakat. Tu orang kata tak boleh zakat apa anak yatim. Atas kelos anak yatim itu tidak boleh, tak ada masuk zakat. Hak beri zakat ke anak yatim tu kerana dia sesak. Atas kelos sesak, miskin. Tu jangan simpan dua tu. Tapi kalau kita nak beri ke anak yatim dalam bab nak buat baik, dia berilah, tapi tidak zakat. Zakat tu orang sesak, anak yatim sesak berilah. Kalau anak yatim kaya tak terima zakat kan anak yatim kaya. Tu jangan semu. Jelas dia. Kalau kata apa biasa dengar juga orang kaya. Anak yatim boleh beri zakat. Maka kata kena cek molek anak yatim. Kalau kita kata anak yatim boleh beri zakat, dia kata anak yatim sesak. Bukan, kena betul lain. Anak yatim yang miskin. Anak yatim jutawan. Orang jutawan boleh terima zakat? Tak boleh. Kerana tu atas kelos yatim tu dia kena perincikan. Jangan duk sebut secara umum. Anak yatim miskin boleh. Anak yatim kaya. Orang kaya mana berhak terima zakat? Tak. Kerana tu kadang-kadang orang sibuk. Tapi nak beri zakat, nak derma kerana yatim silakan. Bukan zakat lah derma. Beri tidak zakat beri. Kalau kita nak hibur dia kerana ayah dia tak ada, mak dia tak ada, kita nak hibur walaupun dia kaya, tak pun. Itu lain. Tapi tidak bukan kelos zakat. Wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin. Tolong kan? Bulan ni tolong kan? Ada piti tolong kan? Ada orang sekok tolong. Anak yatim beri piti. Wih. Wa ibnas sabil. Orang dalam perjalanan dia terkandas, tak ada duit, habis duit dia ada, kampung dia, rumah dia banyak, tapi dah ni terkandas, tak ada duit, tak boleh nak makan, beri tolong batu. Wasailin, dia orang minta sedekah ni orang yang sangat memerlu dalam hidup dia. Cuma tuan-tuan kadang-kadang orang berhajat ni kadang-kadang dia tak minta. Zaman Rasulullah pun ada sesak dia, tapi dia tak minta. Kalau orang tak kenal, orang tak punya dia, tapi pasti tidak minta. Kerana tu kita dalam masyarakat kita ni pun, kita tengoklah mana-mana orang yang patut tolong walaupun dia tak minta tolong. Untuk dalam hidup kita, terutamanya pada bulan haram. Kemudian orang nak bebaskan diri dia daripada perhambaan. Lah ni tak ada hamba. Pasal apa? Ialah orang yang kita panggil, kalau orang terlekat hutan banyak, tolong. Dia susah hutan, tolong. Kita boleh tolong. Orang perlu dalam gapo-gapo. Kemudian orang sabar dalam kesusahan. Dan ketika dia menghadapi kesusahan, dan orang-orang apabila dia janji dia benar. Ni amalan-amalan baik. Ulaika allazina inilah sebenarnya orang-orang yang benar. Kadang-kadang tuan-tuan, apabila kita janji, kita tepati janji, tunai janji. Kadang-kadang orang tak berasa ini amal ibadat. Adakah berasa amal ibadat? Orang janji berasa amal ibadat. Kita buat agreement, perjanjian. Ada orang berasa ibadat kan tak? Sedangkan dia ibadat. Janji tepati, ibadat. Janji tidak tepati, dosa. Tapi kalau kita tak lagi, kita rayak, tak sempurna kita rayak, tak apa. Maksudnya menepati janji ibadat, boleh pahala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebut wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang menepati janji apabila dia buat perjanjian. Kerana itu kalau tak tepati janji, jangan buat janji. Jangan janji. Jangan janji kata buat perjanjian kita nak buat. Jangan. Kerana itulah janji setara pun kena kata insya-Allah. Kita gantung dengan Allah. Tak boleh kita tidak gantung dengan Allah sebab kita tak tahu kita boleh buat ke. Hak kita kata tu esok atau sebaliknya. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala dia ajar banyak dia ngajar kita. Kalau kita buat perjanjian pun kita niat nak tunai janji, namun begitu kita tetap kata insya-Allah.
Sebab Allah sebut wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Mu jangan buat duk kata dengan memberi satu keyakinan, satu penegasan yang sungguh-sungguh, amu akan buat bagian ni esok. Kecuali kata insya-Allah, amu akan buat insya-Allah. Enggak puak kita sebut insya-Allah, rasa tak gagah lah dia. Tu tu nak lari tu. Karena tu jangan janji-janji ni kita nyusah kita, jangan janji lewih. Amo harap kecek-kecek jangan janji kita pakat kalau boleh buat, kita pakat buat dah. Jangan janji. Bui satu perjanjian, bui satu keyakinan kat orang. Kalau tak buat orang marah. Allah pun marah. Buat kita janji. Kerana itulah jangan baru janji. Tapi tak janji tak boleh kalau dekat pilihan raya kan. Kena janji tak. Kasih dia janji. Tapi janji ni ikat tekak tak suka tak dekat. Tu janji ngano kita nak kita pergi kedai sat kita pergi mana-mana nak pergi beli. Tak pergi gak ya mau ni janji sangat tak pergi. Tu dengan anak kita. Gak dengan orang lain pula aku tahu lah. Yang agak tekak demo kata tamu tak saya janji. Kalau bagai-bagai lah. Tak, jangan buat janji. Kecek-kecek jangan kata betul kan. Sebab janji ni ibadat. Kita buat janji, kita buat ibadat. Tetapi janji boleh pahala. Tak tetap risiko mari. Kerana itulah kita benda-benda ni, benda-benda orang tak berasa ibadat. Supaya selalu hamba sebut sebagai misal. Orang pergi kedai beli. Orang tak puasa boleh pahala, tak puasa ibadat. Tak puasa. Hak ni jadi kebiasaan sedangkan dia ibadat. Kita beli, kita jual ibadat. Kita berurusan dengan orang ibadat. Jadi apabila kita faham benda-benda ni, maka baru kita rasa hidup kita ada nilai. Hidup kita buat amal soleh. Karena tu bila kita janji, kita betul-betul janji untuk mencapai keridhaan Allah. Bukan janji sekadar nak janji. Gitu juga kena susah. Kena susah ni, adakah kau buat ibadat? Adakah kau berasa jadi tak dekat diri dengan Allah? Ramai orang tak berasa sebab kita tak biasa raya. Kita tidak berubah. Kena dosa, kena sakit. Kena sakit ni bebas apa dosa. Redha. Allah beri pahala. Jadi ibadat pada Allah. Kerana tu ibadat ni bukan nanti semaya, puasa, zakat, haji, semua kegiatan. Cuma puasa, zakat, haji ni contoh-contoh yang kita boleh faham. Ibadat ni kadang-kadang supaya semaya duduk diri. Kadang-kadang rokok. Kadang-kadang sujud. Tu. Jadi perbuatan kita step-step kita buat tu terangkum kalau kita tak kepada Allah jadi ibadat. Semaya pun tak serupa. Qiyam, rokok, iktidal tak serupa belakang. Sujud tak serupa. Dua antara dua sujud. Sujud pula. Qiyam pula. Ni perjalanan yang kita buat tadi. Kegiatan dalam hidup kita semua tu tak lari daripada tu. Dan kalau buat betul jadi ibadah. Belakang-belakang. Gitu juga puasa. Puasa tak kecek tidak mengupak kau orang, tidak di segi mulut. Kecek hak comel. Begitu juga tak makan tak minum dalam masa tertentu. Taat. Itu cara ibadat puasa. Buka puasa pula ibadat pula. Ini ibadat cara kita buka puasa tu ibadat. Tu cara ibadat. Sahur ibadat. Ibadat belaka. Makan pun ibadat juga. Ya. Buka tak makan pun ibadat. Ya. Buka puasa makan tu ibadat. Ya. Setiap ibadat. Pergi haji pula pakai kain ihram dua lah. Ibadat. Lepas tu apa ni di buku Arafah. Lagu ni ibadat. Duduk gitu. Buku ni ada. Buku nasihat ada dia. Ibadat. Maknanya berbagai ibadat. Kalau kita ambil di dalam rukun Islam itu saja bermacam cara ibadat, berbagai bentuk, semua kegiatan yang ditunjuk di dalam rukun Islam itu terangkum dalam kehidupan kita hak lain. Kita boleh apply.
dalam kehidupan kita hak lain, itu tak keluar daripada tu dah cara yang kita lakukan. Jadi semua tu adalah kegiatan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ibadah kepada Allah. Jadi tuan-tuan, kembali kepada bulan ni, bulan-bulan Syaban kita ni, banyak juga ibadah. Petikakkan lagi dengan apa ni, kalau nak puasa banyak. Dia ada sebut puasa, sehingga Nabi disebut dia puasa bulan Syaban ni hampir lengkap. Jadi tuan-tuan, puasalah. Dan sebenarnya puasa Syaban ni supaya kita puasa Syaban dengan puasa Syawal ni supaya kita maya sunat kabit waktu. Kita semaya zuhur, ada sunat sebelum zuhur, ada sunat selepas zuhur. Jadi Syaban ni ibarat puasa kabit dia. Kabit waktu. Kabit ni kabit bulan. Bulan Syawal pula suruh puasa pula. Jadi berat. Jadi tuan-tuan, kalau kita boleh puasa bulan Syaban, banyak orang lupa tadi, dengan bulan Syawal nanti, maka amalan itu jadi kuat. Ibaratnya kalau semaya sunat kapit waktu, dan puasa ni Syaban dengan Syawal ni seperti kapit bulan lah, lebih kurang. Jadi hak lain-lain tu perlu kita tambah apabila sebut puasa ni bagai bukan mudah. Kerana sebut puasa dalam arti kata hak sebenarnya bukan mudah, bukan setakat tahan lapar, tahan makan, tahan nafsu publik, tapi tahan melakukan perbuatan hak Allah larang, baru puasa. Mata tidak guna hak Allah larang, telinga pun sama juga, kecek pun sama juga, hati pun boleh jaga jangan mari benda-benda yang bertentangan dengan hak Allah larang. Jangan duk kecek pasal sebab tak tahu betul ke tak. Hamba dengar kita banyak kan ada bunyi khabar kata tak susah duduk dalam Islam ni. Lebih afdal tidak duduk dalam Islam. Betul ya. Sebenarnya Islam ni mari nak nyenang kat orang, bukan nak nyusah kat orang. Nak nyenang kat orang, bukan nak nyusah kat orang. Nabi hidup Nabi ni dia susah hati kalau umat dia tak senang. Sebagaimana tuan-tuan baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Orang ke orang. Karena tu kalau kita kata amba tak suka perangai dia ni. Dia orang Islam pun amba tak suka perangai dia tidak turut Islam. Tu betul. Tapi kalau kata amba tak suka dia ni ikut Islam, tu lagu lain. Jadi orang tak seorang-orang tak suka kawan ni, dia orang Islam tak suka dia kerana terpanggil tak molek. Lain. Kalau kata amba tak suka dia ni ikut Islam, lain. Beza. Jadi kalau kita tak suka kat orang, lain cerita. Kita tak suka kat Islam, lain cerita. Jadi kena jelas. Tak suka tak suka orang Islam ke tak suka kat Islam. Kalau tak suka kat Islam juga Allah. Dah tak suka. Sebenarnya kita ni suka tak suka tidak boleh bekas gapo-gapo kat Islam. Dah. Kita kata kita semua ni atas manusia duduk tak suka kat Islam. Tak ada Allah, tak ada gapo-gapo, Allah tak suka. Pakak masuk Islam belaka pun tak menambah apa-apa pada Allah. Gitu. Dah. Takut-takut kita duk serabut dengan orang, duk kacak tak suka kat Islam. Tak kena lah gitu. Biar kita kena beza. Tak suka kat orang ke tak suka kat Islam. Kena jelas itu. Jangan semabuk. Kalau kita semabuk kan jadi masalah dalam hidup. Dalam masalah kita bukan masalah orang. Kita masalah. Kena kita kecek kita tanggungjawab. Orang je dengar aja. Orang je dengar.
kita sebenarnya. Kita kata kat orang itu sebenarnya klik kita. Kita tidak kena kat orang apa. Jadi masalah tu masalah kita, kepahaman kita dengan Islam ni, apabila kita tak faham, kita duk nampak kesalahan tu, jadi nampak Islam ni jadi payahlah agama. Sebenarnya serabut tu kita, bukan Islam serabut. Jadi tuan-tuan, kena jelas agama-agama ni mari nak menyusun hidup supaya orang mudah hidup dari dunia sampai ke akhirat. Nabi pun mari ngajar agama ni boleh amal bila-bila masa, di mana saja boleh amal, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, merasa itulah perkongsian kita pada malam ini. Kamu duk tengok jam, duk tengok jam tu tak gerak. Kena tengok jam ni masa tak pala lagi ni, betul lah jam tu. Nyanyi kat orang. Dia tengok pukul 7. Tadi tengok pukul 7 lah. Jadi tuan-tuan merasa padalah setakat tu dulu pada malam ni. Mudah-mudahan kita akan diberi taufik. Tidak mudah-mudahan kita minta Allah beri taufik kepada kita supaya kita dapat hidup dengan baik dunia kita, akhirat kita, dan kita sangat mengharapkan taufik hidayah daripada Allah. Kita tak boleh nak buat amal yang baik kecuali dengan taufik hidayah pertolongan Allah, dan juga kita tak boleh nak tinggal barang tak baik kecuali dengan taufik hidayah pertolongan Allah. Kita minta dengan dia, dan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, dan dia suka orang minta, dan dia tak suka orang tak minta. Dan marilah sama-sama kita letak diri kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ni segala-galanya. Terima kasih sekali lagi kepada pengurusi dan semua ahli jawatan kuasa masjid. Semoga kita semua, masjid kita ni mendapat keberkatan daripada Allah, dan kita harap masjid kita akan semangat lagi, hidup lagi lepas Covid ni. Covid pun kena hidup, lepas Covid kena hidup. Dan semaya ni dia tak ada Covid tak boleh duduk dekat lah, betul. Boleh duduk dekat, ramai tak boleh duduk dekat leh. Tak sedap juga duduk jauh-jauh ni, nak duduk dekat juga jari-jari. Dan kita muka biasa rapat-rapat sama. Jadi satu perkara baru dah, tapi tak ada arah. Sebab keadaan-keadaan itu perlu pada jaga diri, jaga nyawa dan sebagainya. Kita tunggu tak kemarin yang telah diputuskan, insya-Allah. Benda ini yang baik daripada Allah, dan kalau ada silap-silap itu daripada kelemahan saya, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Oh. Gimana? Udah. Undangan lah mana? Ada lah lebih kurang. Okey. Baik. Tidak. Alhamdulillah.